Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel saya. Okay, first saya nak cakap minta maaf, background sangat bising sekarang. Ada orang tengah bersih rumput. Okay. Tapi saya nak menjawab persoalan yang ditanya oleh Faizul dari Telegram Game Borak Saham. Dia minta tunjukkan cara-cara kita nak set menggunakan time frame 5 minit. Okay. Untuk pengetahuan semua, time frame 5 minit ni hanyalah sesuai untuk yang scalping, scalper ataupun intraday ataupun yang fast in fast out. See money take money. Yang nak beli cepat, nak untuk cepat lah beli, untuk keluar, exit terus. Itu saja. Mungkin beli dapat 3 bit untuk keluar. Itu saja. Okey. Untuk swing tak sesuai sebab swing selalu kita tengok time frame daily, 4 hours, 1 hours. Okay, the whole view structure tu kita nak tengok counter tu dalam keadaan uptrend atau tak, sideways ke apa ke, kita tengok weekly selalunya. Tengok dulu chart tu weekly, lepas tu kita pergi entry lah. Nak entry tu boleh pilih sama ada kita nak daily ke, 4 hours ke, 1 hour, ikut mana yang kita nampak ada structure boleh entry. Okay, dia time frame ni dia tak ada betul-betul fix tau. Maksudnya semua orang wajib masuk pada time frame 1 hour. No, okey. Terpulang pada kaedah dan teknik masing-masing, terpulang pada selera kita lah Kita nampak macam mana sebab orang lain nampak lain Okey, so time frame 5 minit kita selalunya guna bila counter yang keluar dekat alert. Okey, keluar yang alert ni selalunya bila contoh dia ada change perubahan 3% ke atas ke contoh maksudnya volume naik dan dadak pada ketika itu contoh pada pukul 9 pagi ada volume masuk 1000 lot, tak kisah counter Tafi ke SMI ke Seiko contoh dia pun akan keluar alert sebab kita dah pasang jam ni, contoh kita dah pasang ni kita pasang 15 minit contoh so dia akan masuk. Okey, volume dah melepasi berapa lah lepas tu RSI melepasi 50 contoh. Ada bullish bullish signal. Ada cross. Contoh 10 EMA 10 cross up EMA 30 contoh. Itu contoh sebagai contoh sahaja. So kita terus pergi tengok dekat chart pada ketika itu. Kita tengok terus time frame 5 minit. Siapa yang nak cepat tu lah Selalu saya guna 15 minit sebab lebih stable. Tapi kalau orang nak scalping, dia guna sekecil-kecil time frame. Boleh jadi 1 minit, boleh jadi 30 saat. Okey, sebab asalkan nampak structure dia buat higher high, higher low ataupun ABC. Okey. Contoh 5 minit. Dia sama saja konsep dia macam mana-mana pun kita tengok time frame mana pun tetap kita tengok benda yang sama. Maksudnya contoh katakanlah kita masuk sesuatu counter menggunakan RSI. Konsep RSI atas 50 adalah bullish. So kita tengok masa tu dia masuk alert tu tak masuk kita tengok okey RSI menepati 50 above 50. Okey, ADX belum ada momentum, selalu ADX above 20. Tapi kalau RSI dah 50 petanda bullish sudah ada. So kita tengok pula MACD. MACD, kita nak MACD biru mesti atas signal merah dia. Dia mesti cross up. So adakah dia cross up? Yes, dia cross up. Kalau nak tengok lagi boleh pasang plot. Masuk dekat input, letak kat plot MACD ni dia seolah-olah macam parabolik SAR. Bila mana kuning dia adalah bullish, bila mana dia biru dia adalah bearish. Bila mana dia di atas standard deviation 1 ni, Bollinger Band ni, ini Bollinger Band tau. Bollinger Band 1, Bollinger Band 2. Kalau dia di atas ni, dia adalah mempunyai strong momentum. Okey, so kira yang tu lulus. Okey, ni lulus, ni lulus. Lepas tu tengok kolam ni kolam. Okey, kolam itik saya kata. Yang ni Volcano. Okey, adakah dia di atas Volcano? Ataupun dia sedang, ni dia nampak kita tengok dia sedang menaik macam ni. Biru atas merah dan menongak ke atas. So dia ada momentum. Adakah dia sampai ke obat tak? Obat dia bila ada bukit merah ni Volcano ni. Melepasi area sini resistance tu tinggi dia lah. Kalau dah buat bukit tu kena berhati-hati. Yang ni masih belum. Dia masih mendaki bukit. So boleh masuk. Okay. Kita tahu secara oscillator boleh masuk. Tapi dekat mana nak entry boleh pasang GBS intraday. Contoh
GBS intraday kita tengok, oh okey, support sangat jauh. Dekat RM2.73. Harga semasa berapa? Kita tengok harga semasa sekarang, katalah harga semasa mana dia, dekat sini harga dia 2790. Sekejap saya tutup jap. Okey, 28. Okey, 2810. Harga semasa 2810. 2810. Okey, betul-betul kat sini. Harga dekat resistant lah Dia panggil resistant become support. Dia kena break up resistant ni baru kita boleh masuk. Kita tengok volume. Volume sekejap. Okey, volume. Okey, macam ni. Kita nak masuk bila ada volume. So, sekarang ni volume agak rendah lagi. Okey. So, apa yang kita boleh tengok sekarang ni, yang lain semua dah cukup syarat. Dekat atas pun kita tengok dah cukup syarat. Traffic light merah, kuning, hijau sepatutnya boleh entry. Alright. Yang ni adalah EMA 50. Counter di atas 50 adalah bullish. So, boleh masuk ke tak? Yes, boleh masuk. Cuma, bila kita dah tahu semua ni, indikator menunjukkan semua dah boleh masuk. Pergi tengok dekat market depth. Pergi tengok kat market depth, ada tak volume masuk, orang beli 1000 lot, 1000 lot, atau 500 lot. Kita tengok ada tak hijau, orang beli. Tahu kan, dekat market depth, tak kisahlah dekat platform apa-apa pun. Okay, and plus kan kita boleh nampak masa kita nak buy tu, ada orang masuk buy. Buy rate dia pun tinggi, atas 55%. Boleh entry. Kita tengok dekat mana orang tengah tunggu tu. Okay. Wow, bising betul ni. Okay. So kita masuk saja. Contoh katalah kita memang tengok, kita confident dekat sini volume masuk tinggi. Kita masuk dekat harga resistant ni. Okay, 2-3 bit bawah harga kita entry. Kalau bocor cabut je. Maksud dia drop 3 bit bawah kita punya entry, cabut. As simple as that lah. Sebab kalau kita nak tunggu bocor after bocor ni sampai ke sini, sangat jauh sangat. Sangat jauh kan. Sangat jauh lah. Kerugian kita nanti nak tanggung besar. So, dalam kita nak scalping ni, kita kena cepat buat tindakan. Sekejap ni turun sampai bawah, kita dah rugi 2.7%. Alright, 2.7%, 2.81, 27%. Alright, yang ni kita boleh kira sendiri berapa risiko kita sanggup rugi tu. Okay, berapa risiko kita sanggup rugi. Kalau rasa boleh tanggung risiko 2.7% saja, rasa sikit saja, okey boleh. Selagi dia tak bocor support dekat RM2.73 tak keluar. Boleh saja Okey, sekarang sebab apa kita entry, kita kena tahu sebab apa kita entry. Kita tengok semua ada bullish signal dekat 5 minit 5 minit, kalau kita masuk 5 minit, keluar 5 minit. Once dia dah turun ke bawah ini, dia dah cross ke bawah. Bawah ni pun semua cross ke bawah. MACD pun semua cross ke bawah. Biru turun bawah merah. Okey. Yang ni stop RSI. Katalah dah sampai overbought. Ataupun dia cross ke bawah juga. Sama ada sampai overbought dekat resistance dia yang sebelum. Okay, kita boleh tengok resistance dia sebelum kat sini satu. Kat sini. Ni resistance tertinggi. Okay, kalau kita nampak dia sampai ke mana-mana area ni. Okay, kita kena berhati-hati. Mungkin masa untuk kita keluar dah sampai lah. Alright, so kita lagi satu. Apa lagi kita dapat kat sini? Sini kita tahu adalah resistance TAT. TAT adalah nilai candle 20 sebelum yang tertinggi. So kat sini ada satu resistance. Dekat sini ada lagi satu resistance, iaitu SMA 200. Adakah dia boleh sampai ke sini? Okay. Yang tu kena satu lagi. Kalau ada sempat masa kita beli, kita ada masa. Okay, kita ada masa buat support resistance sini Buat support resistance sendiri yang mana kita nampak yang terdekat lah. Alright, so sini satu support paling bawah ni, di atas sini kan. Lagi nampak lagi kat mana ni? Ini di atas sini kan. Alright. Okay, resistance mana kita nampak? Yang terdekat mana? Ni. Yang dia tak boleh lepas pergi naik. Lagi mana kita nampak? Yang ni paling banyak kita nampak sini. Okay. Alright. So lagi mana kita nampak? Sini. Okay dah, kita tanda tu.
check je. Masa itu kita dah masuk. Kita dah entry. Okay, kita dah entry. Okay, kita dah entry dekat harga tadi 2810. Alright. Dan dia berjaya naik sampai 2860, 2865. Okay, kita tahu di situ tempat kita boleh TP lah. Sebab ni adalah resistance dia. Selalu dia akan test dulu. Dia test, dia drop. Selalu dia test dan dia drop. Melainkan masa dia test tu, stop semua dekat bawah. Okay, fine. Kalau stop masih dekat bawah, tak apa lagi. Kalau masa dia test resistance tu, dia dah dekat volcano ni, dekat atas dah tinggi, jangan tunggu lagi. TP je, take profit, ambil jontung. Nanti masuk balik. Okay, sebab kita dah scalping ni, kita kena cepat, tangan sotong. Kecuali kita nak guna teknik trailing stop. Apakah trailing stop itu? Trailing stop itu adalah kita buat macam kita cut loss. Okay, kita cut loss kan, kita jaga trailing stop. Kita buat bila harga, okay, kita masuk 2810. Bila harga sampai dekat 2750, automatik terjual. Okay, tapi bila harga dah naik, katalah harga dah naik 2850, kita masuk 2810, kita letak trailing stop tu dekat harga kita masuk. Contoh 2810. In case dia drop, dia automatik terjual. Memang kita tak dapat untung, tapi kita dapat selamatkan kita punya capital. Hanya bayar brokerage fee sajalah. Fee untuk kita trade saja. So, andai kata dia naik lagi, kita tukar, naikkan ke dia 2820. Maksudnya once harga tu dicampak turun sampai kat 2820, automatik terjual, kita untung 1 bit lah satu bit. Is it 1 bit? Saya ni masuk 2810 ke 2820. Okey, maksudnya itu saja keuntungan yang kita dapat. Okey. Kalau dia naik lagi, kita naik lagi. Itu boleh pasang, itu kita panggil teknik trailing stop. Kita masuk counter, kita ikut trailing to trail, echo, mengikuti harga semasa beberapa bit bawah dia lah. Bukan ikut betul-betul tepat sebab memang kena jual terus lah. Katalah harga dia tengah dekat 2855, kita beratur kat 2850, memang kena jual lah. Automatik terjual lah. Kita tunggu bawah sikit. Dekat mana orang beratur banyak sikit. Maksudnya mungkin dekat 2850, maksudnya sempat lah kita nak tukar. Kalau kata dia turun tu kita tak nak jual lagi, yang boleh tukar lagi. Okay. Kalau dia campak tu lain. Kalau dia campak automatik terkena tu okey lah. Okay, selamat kita punya capital. Itu boleh guna teknik tu ataupun guna teknik ni lah. Support resistance. Kalau kata sini jauh sangat, boleh ambil support yang terdekat. Katalah ini terlampau jauh bagi kita tak sanggup tanggung risiko. Kita masuk kat 2810, kita tak mahu 2730. Cari support terdekat. Ni ada support terdekat. Support terdekat ni, candle banyak touch. Candle banyak touch. Sebab sekejap Mana dia ni tak keluar pula. Is it? Okay. Candle banyak touch yang sini. Boleh je. Bocor dekat 2.760 keluar. Berapa bit lah, 2 bit. Janganlah terus sharp bocor. So kadang operator dia takutkan retailer, dia bagi bocor 2-3 bit, dia terus terbang. So kita janganlah jadi yang kena perangkap tu. Letaklah, dia bukan terus kita letak dekat betul-betul ni cut loss betul-betul dekat support. Kita cut loss beberapa bit bawah support. Sebab kadang-kadang dia turun sikit buat echo, dia naik. Contoh saya tunjuk contoh. Contohlah kita pasang, kita masuk area sini. Contohlah kita masuk area sini. Lepas tu kita tengok support dia, kita pasang dekat dia punya body sini. Contoh kita pasang dekat body, kita tanda color lain Ini sebagai contoh. Lepas tu kita pasang kat sini. Lepas tu kita kata kalau harga jatuh bawah body, kita nak cabut. Sekali dia memanglah dia jatuh, tapi dia buat echo je. Lepas tu dia naik. Kadang sebab tu lah kita kata jangan letak terlampau sharp cut loss kita. One bocornya line ni 2790, terus cabut keluar. Tak semestinya. Okay, tak semestinya. Okay. Kalau yang boleh menanggung kerugian lebih sikit, adalah better letak beberapa bit bawah support kita. Bukan support orang support kita. Sebab harga kita masuk, kita saja tahu harga berapa kita masuk.
Walaupun orang kata entry sepatutnya, itulah kita kata entry ni kan dia tengah harga 2810. Orang kata entry 2810. Kita tak nak, kita nak tunggu beratur dekat 2790. Contoh dah kena 2790. Orang lain mungkin cut loss jadi lebih atas. Kita boleh letak cut loss lebih bawah sebab kita masuk harga lebih bawah. Macam tu, dia terpulang pada kita sendiri. Kita yang tahu trading plan kita Walaupun kita nampak ada buy call. Buy call semua tu sebenarnya bagi saya tak salah pun. Memang dari segi apa ni, SC tu tak boleh tak dibenarkan buy call. Cumanya nak kata kalau ada buy call yang ada bagi kita EP berapa, entry price berapa, take profit harga berapa, cut loss harga berapa, bagus, kita boleh jadikan rujukan. Tapi kita tak perlu follow. Kita tengok kita sendiri ada chart, kita sendiri tahu mana support resistance kita. Tak semestinya support resistance kita sama dengan orang lain. Kalau kita nampak candle banyak sentuh kat situ, orang lain nampak dekat echo, dia tanda echo tu sebagai support, terpulang dekat dia lah. Kita terpulang pada kita. Kita dah letak sebagai mana yang sentuh banyak tu sebagai support kita. Okay, ikut follow. Follow kita punya sendiri trading plan, teknik kita. Barulah kita ada confident nak trade. Kalau sampai bila-bila pun follow orang, kita takkan progress lah dalam saham ni. Okay, kena belajar untuk berani buat sendiri punya trading plan. Trading plan, support kita resistant dekat mana. Okay, untuk buat rujukan yang orang punya tu okay, tapi bukan straightly follow. Macam saya buat kata gini. Oh, dan ni dah semua cross masuk je lah. Ni Syida kata semua ni cross boleh masuk je. Ada volume masuk. Masuk tengok tu Syida. Oh, Syida tipu. Okay, sebenarnya kita sendiri yang bertanggungjawab atas kita punya duit lah. Kita sendiri yang masuk, kita sendiri yang klik. Kita tak boleh nak salah orang. Selagi mana kita ada sebab untuk salahkan orang, sampai bila-bila pun kita tak akan berjaya. Tak mungkin akan berjaya sebab kita akan blame orang. Kita hanya akan improve bila kita tengok sendiri salah kita try perbaiki apa yang kita silap tu. Baru boleh berjaya. Itu je. Okay? Time frame ni sebenarnya sama je. Kalau kata orang guna time frame 5 minit macam tu, orang yang guna time frame 1 minit. Okay, time frame 1 minit selalunya memang guna structure terus lah structure high 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 low tu ni. High high low tu faham tak macam mana? Ni katalah high low. Okay, kita nak beli dekat high low seterusnya dan kita nak jual kat high high seterusnya. Macam ni dia naik. Okay, dia daripada high low dia naik ke high high. Kita kena make sure dia turun tak melebihi harga yang first dia paling low tu. Yang kita tengok masa kita trace harga tu, low dia dekat sini. Alright, dekat 2760. Lepas tu harga naik ting-tong, kita tak sempat nak kejar. Kita nak tunggu dia retrace atau pullback. Retrace tu apa? Dia buat correction lah. Okay, harga bila dah naik-naik, orang akan take profit. Bila orang take profit tu, dia jual lah. Dia jual satu pada satu masa. Orang akan start collect balik. Orang akan beli. Itu panggil retrace lah, pullback. Dia pullback maksudnya dia turun sekejap untuk naik semula. Okay. Kita nak ambil masa dia turun sekejap untuk naik semula tu. Okay. So dekat mana kita nak tunggu? Kita tunggu apabila dia buat higher low. Dekat mana dia buat higher low? Okay. Kita kena make sure dekat mana dia berehat lah. Berehat dekat mana dia buat base. Dan make sure dia tak jatuh turun daripada harga first kita tengok low. Ini low, higher low. Kita nak cari another higher low. Mestilah harga tu tak jatuh bawah daripada harga. Kita tengok yang first higher low. Yang ni tak jatuh bawah daripada dia. Kalau dia sampai sini tak ada makna lah. Boleh jadi dia bocor terus buat downtrend. Tak nak macam tu. Kita nak yang lebih tinggi. Yang ni first kita tengok dia dekat sini. Kita tengok dia higher low kat sini dan dia bocor dia buat kat sini. Macam mana kita nak tentukan masuk tu? Sebab itulah ada orang belajar teknik candle validation. Bila mana dia turun seterusnya ada satu candle bullish dengan volume yang masuk 1000 lot, 500 lot, 500 lot. Kita tengok dekat bucket depth ada orang beli banyak-banyak. Allahuakbar. Maafkan saya. Ada orang beli banyak-banyak. Okay. Ada orang masuk banyak-banyak hijau-hijau buy rate. Nampak ada buy rate persen tu. Okay, nanti saya ada satu video lagi yang saya buat dekat market depth. Nanti kalau saya sempat edit tu saya masukkan dalam saya punya channel.
Okay, dia beli tu kita join sekali. Okey lah. Okay, macam kat sini nampak ada buat support. Beberapa kali harga bertahan dekat situ, itu adalah support. Okay, ni nampak biru dia dah buat support lah. Selalunya dia akan ada link dengan history dia yang sebalik, yang sebelah dia, sebelah kiri dia. Sini sebelum ni ada resistance dan support kat sini. So dia bermain kat situ. Dia tak bocor. Dia tak turun harga bawah daripada harga ni. Maksudnya dia dah berhenti rehat situ. Kita boleh tunggu next candle. Dia naik atas ni, kita masuk. Itu candle validation lah, nak confirm. Masuk ni sekarang memang kita nampak warna merah. Tapi masa harga masuk orang beli-beli tu dia hijau dan kita masuk. Alright. Ataupun kalau siapa yang guna indikator, kena ikut syarat lah. Ini semua dah cross up atas 50. Sini dah naik cross up. Sini MACD biru atas merah. Ada line kuning. Semua cukup syarat. Lepas tu kita punya intraday. Yang ni semua line saya dah tutup Okay, nampak line ni merah. Cross up kuning. Buat traffic light merah kuning hijau. Masuk. Masuk harga sini. Masuk dekat sini. Mana dia dah cross up tu, masuk saja. Lepas tu letak cut loss 3 bit bawah dia. Kita nak cepat tau. Kita sekarang tak sempat fikir pun. Dekat sini lah. 2790. Mana dia punya ni nampak tak dia? Aduh. Ini. Dia cross up semua tu. Nampak line ni semua cross up. Line EMA ni bertemu. Cross up kita pun masuk. Sebab sini nampak dia dah buat higher low dia buat base ni. Low. Yang ni dia punya low turun tak melebihi daripada low sebelum. Bolehlah kita tahu itu sebagai support kita. Yang ni kita ingat ke kat sini tapi tengok dia turun lagi. Dia tak berehat. Dia tak ada bullish seterusnya. Yang ni ada bullish candle beberapa. Ada minat berbelian beberapa. Okey lah kita kata itu sebagai base. Base tu adalah tapak Dia dah berehat, dia nak start naik semula. Kita tahu kan dia bergerak zigzag. Ini panggil ABC tu. Okey. 3 kali 3 pergerakan. Sekejap. Ini turun, dia akan naik. Mana dia hilang? Sekejap. Ya. Sekejap. Mana pergi? Tutup sekejap. Ini. Apa dia tak jadi 3? Dekir pula dia 1, 2, 3. Ini kita ada 3 pergerakan ABC. Okey, 1, 2, 3. Okey, kita nak tengok dia naik yang ketiga tu. Dia memang makan, dia buat ni low, higher low, another higher high. Higher low lagi, another higher high. Macam itulah pergerakan dia. Alright. So kita yang ni dekat mana dia punya resistance kena tanda sendiri lah. Ataupun kalau ni yang ikut guna ni, dia tengok RSI kalau dah sampai 80 dah overbought, dah terlebih belian, dia akan berlaku jualan. Yang ni pun dah sampai volcano. Okey, sebab tu 1 minit ni cepat sangat. Padahal kita tengok 5 minit boleh pergi lagi. Sebab 1 minit beli jual tu cepat. So tengok sini pula dah cross ke bawah nanti. Biru cross dia bawah merah, bye bye. Biru cross bawah merah, bye bye. Bye bye jatuh Biru cross up bawah merah, bye bye jatuh. Biru cross up atas merah, naik. Ada pun kuning. Ini nampak dah ada signal nak merah-merah. Dia dah bagi petanda nak drop. Dalam 1 minit. Okey. Yang guna 5 minit, sama juga konsep dia. High low, higher high, high low, higher high. Kenapa dia ni dikira sebagai high low? Sebab ada nada low kat sini. Okey. Kalau dia turun bawah ni tak jadi high low jadi low je lah Another equal low. Equal low tu maksudnya sama-sama low. Sama. Kalau dia turun lagi daripada dia low daripada yang low sebelum ni, akan jadi lower low. Lagi bawah daripada dia ni yang low.
Yang tu market structure boleh study ya. Google saja market structure, nampak higher high. Dia start low, high, buat higher low, higher high, hello, higher high. Okay, dah habis dah. Dah letih, exhausted dah. Dia turun. Dia akan buat, start buat balik. Low, okay, low, high. Buat lower low. Nanti boleh tengoklah market structure tu, kena faham yang tu. Kalau nak, boleh copy paste dekat sini Okay, ni dah dapat ni. Contoh, ambil ni, copy image, pergi balik dekat kita punya chart. Ni tampal. Kalau dah tak ingat sangat macam mana lah higher high lo, tak faham, copy paste itu tengok. Oh, okay, dia buat higher high. Alright, ni higher high. Tu dia turun tak melepasi yang low sebelum ni. Okay, higher low. Dia naik buat apa? Higher high lagi sebenarnya. Okay, higher high lagi, dia buat higher low pula. Okay, kalau dia dah break, dia akan buat lower low, lower high, another lower low. Nak yang ni rasa tak jelas, tengok lagi ada selonggok. Yang ni ke? Ambil yang ni pula. Allah, ada YouTube pula. Ni, ambil copy image, pergi balik dekat glove kita tu. Buat ni, tak nampak lah. Nak ni. Okay, tengok. Tarik dia. Okay, mana dia? Ini, dia buat apa? Oh, okay, dia buat higher high. Dia turun buat higher low. Another? Tak boleh lagi kata higher high sebab dia tak melepasi higher high sebelum. Belum lagi higher high. Okay. Higher high mestilah naik melepasi high yang sebelum. Sekarang tak lagi lah. Kalau kita tengok yang secara yang kecil boleh lah Ni wave kecil. Ya, ini wave besar dia. Okay. Ini wave besar dia, ini wave kecil dia. Kalau ni nampak dia buat higher low, ni lower low, lower high. Dia kata higher low, kenapa higher low? Sebab dia lebih tinggi daripada low sebelum ni. Lepas tu lower high, kenapa lower high? Sebab dia tak naik tinggi daripada lower high sebelum. Okay, kalau dia higher high, dia mestilah naik tinggi daripada yang tinggi yang ni. Ni nampak. Kenapa jadi higher high? Sebab dia naik tinggi daripada high yang sebelum. Ni tak boleh lagi. Ada indi senang pasang je, klik, tahu dah higher high low. Dekat sini pun ada. Dekat intraday punya, GBS intraday. Ni higher low, lower high. Another lower high. Kenapa dia lower high? Sebab sini higher high. Ni tak melepasi lagi. So, adakah dia ada keberhasilan nak naik? Yes. Sebab kat sini dia punya higher high, dia mesti akan pergi cari balik higher high dia. Kenapa kita kata dia mesti akan pergi cari balik higher high dia? Salah satu sebab kita kata analisis kata tepat, mesti. Okey, mesti bukanlah. Kita kata naik tu sebab tengok dia masih di bawah lagi. Stop dia. Stop dia masih di bawah. SMI di bawah, MACD masih ada ruang naik. Okey, RSI belum lagi 80 ke 79, belum lagi. Ada peluang dia nak naik sampai sini. Gitu, tengok. Okey, saya rasa sampai sini saja. Harap dapat membantu. Okey, sama saja sebenarnya time frame apa pun kita guna teknik benda sama. Cuma kita tengok time frame je berbeza. Bila tengok 5 minit, cara kita masuk 5 minit, keluar pun 5 minit. Benda nak masuk cara sama je. Cross up apa ke M7, cross up M21 sama. MACD ke sama. Line traffic light sama. Okey, cross up ada buat line traffic light masuk. Bila traffic light tu dah menunduk, merah turun, bawah kuning ada jadi buka susunan traffic light, cabut keluar. Boleh. Cuma guna pada time frame berbeza lah. Terpulang pada kita. Okey, sampai sini saja. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jangan lupa untuk pergi ke Telegram Game Borak Saham. Petang ni ada meeting. Kita buat kelas macam ni lah, belajar support resistant ke apa benda sajalah yang asas saja. Okey, siapa yang berminat boleh PM saya dekat Telegram Syahidah FZ. Okey, harga adalah RM100.
termasuk semua indikator screener, ada support group, ada library, nota-nota dan video-video. Okey, kita jumpa lagi. Berapa kali saya kata jumpa lagi. Jangan lupa klik butang subscribe ya. Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera.